Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh keberkatan, ya, pada pagi Sabtu yang hening pada hari ini. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita sama-sama diizinkan Allah dengan kesihatan yang baik, dapat bersama-samalah kita menunaikan ibadah berpuasa di bulan Ramadan pada hari ini. Apa khabar tuan-tuan, sidang penonton, rakan-rakan saya, teman-teman saya yang ada di luar sana, tuan-tuan, para ibu bapa, kakak-kakak, abang-abang yang sedang menonton, yang hari ini hari cuti, ya, hari Sabtu 25 April 2020, kita berada pada hari yang kedua kita berpuasa di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan dengan keadaan dan persekitaran kita yang agak sedikit berbeza sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kita masih lagi punya motivasi yang tinggi, ya, dalam bulan Ramadan ini bagi meningkatkan tahap kefahaman kita, kekuatan kita. InsyaAllah mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita lalui di fasa-fasa awal ini akan terus diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesejahteraan kita melakukan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton, tuan-tuan, rakan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. InsyaAllah pada pagi Sabtu ini saya insyaAllah akan bersiaran secara langsung melalui waqtv.my. InsyaAllah dalam sepanjang bulan Ramadan ini saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan sebanyak 3 siri, ya, pada hari ini, dan juga ada 2 siri lagi yang lain untuk sama-sama kita bincang-bincang, kita sembang-sembang, ya. Mudah-mudahan sembang-sembang kita ini bukan hanya sembang-sembang kosong, tetapi kita muhasabah, kita merenung kembali diri kita, kita melihat sejauh mana kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kita melayari bahtera Ramadan Al-Mubarak pada hari ini, insya-Allah. Sidang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, siri kuliah saya yang pendek ini insya-Allah akan membicarakan, akan mengupas sedikit sebanyak tentang buku yang telah saya tulis pada 2 tahun yang lalu, dan buku ini telah pun berada di pasaran. Nipis bukunya, mudah dibaca dan mudah difahami, bagi sama-sama kita menilai dan melihat apakah kedudukan kita sebagai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan bulan Ramadan, kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi tajuk buku saya ini insya-Allah saya akan kupaskan sebanyak 3 siri, ya. Siri yang pertama pada hari ini sebagai mukadimahnya, dan 2 siri lagi insya-Allah pada tarikh-tarikh yang akan diumumkan oleh pihak penerbit rancangan, insya-Allah. Jadi tajuk buku ini tuan-tuan ialah Marhaban Ya Ramadan. Cantik sangat kerana kita masih lagi di hari yang kedua dalam bulan Ramadan. Ya, hari kedua ini adalah hari yang pada saya sebagai orang yang biasa pernah berpuasa tidak ada apa-apa. Kita biasa, ya, berpuasa, puasa sunat, kita puasa dalam konteks kehidupan kita, mana kita mengalu-alukan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita yakin dan percaya bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah anugerahi segala kekuatan, segala rahmat, segala kasih sayang yang banyak sekali kalau sekiranya kita mencari dan kita melihat di mana tempat dan pasarnya kita mendapat kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan membentuk jiwa muttaqin, ya. Bagaimana kita nak melihat, merenung, meneropong diri kita tuan-tuan. Bagaimana untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, ini selalu dibincangkan, selalu dibicarakan oleh para asatizah kita di luar sana, ya, mengenangkan tentang matlamat dan objektif berpuasa kita itu adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu, supaya ataupun mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah saja ayat ini, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang betapa kewajipan kita sebagai orang beriman, kewajipan bagi kita yang mengucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita bertanggungjawab untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa, tuan-tuan? Antaranya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Maka sebab itu bila kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menyebut la'allakum tattaqun, bahawa kalau kita berpuasa artinya kita punya peluang, punya matlamat, bahawa sekiranya kita berpuasa mengikut standard dan juga cara-cara yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita menjadi orang takwa. Ini suatu perkara yang kita harus selalu sebut-sebutkan dalam diri kita. Kita selalu ingatkan diri kita, kita ingatkan kepada anak-anak kita ingatkan kepada keluarga kita bahawa berpuasa di bulan Ramadan adalah semata-mata untuk mendidik jiwa kita, hati kita, sanubari kita ini supaya kita dapat merasai nikmat takwa. Siapa di luar sana dapat rasa takwa, tuan? Ya? Nak merasai kemanisan takwa itu ialah melalui mujahadah puasa. Nak dapat orang yang bertakwa, maknanya kita kena jihad, kena mujahadah, berpuasa di bulan Ramadan. Artinya apa, tuan-tuan? Ialah kita melawan hawa nafsu kita. Kita melawan segala kebiasaan yang kita lakukan sepanjang 11 bulan yang lalu. Maka pada bulan ini, ianya suatu proses untuk kita mendapat ketakwaan melalui kita melakukan ibadah berpuasa, menahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan perkara-perkara yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ini suatu tarbiyah ilahiyah, tarbiyah rabbaniyah kepada diri kita. Sebab apa, tuan-tuan? Tadi saya kata bahawa untuk dapat takwa, kita kena berusaha melakukan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini saya nukilkan dalam buku ini tentang bagaimana konsep takwa itu sendiri sebagai asas untuk kita menjadi manusia yang berdisiplin, yang melakukan ibadah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ini hari yang kedua kita berpuasa. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita merasa bahawa puasa ini suatu yang biasa-biasa saja, Ustaz? Biasa saja, tidak ada rasa apa. Dah mulakah kita memulakan maksudnya usaha-usaha dan juga kegiatan-kegiatan yang digalakkan dalam Islam? Seperti membaca Al-Quran. Dah masukkah kita membaca kitab-kitab Al-Quran, membaca kitab Al-Quran dengan membacanya, bertadarusnya, bertarawihnya? Walaupun kali ini, tuan-tuan, kita bertarawih lain sedikit, bukan lain tarawihnya, tapi suasananya berbeza. Kalau dahulu sebelum ini kita bertarawih di surau dan di masjid, tetapi pada tahun ini dengan keadaan-keadaan yang terbatas, kita tidak digalakkan, tidak dibolehkan berada di masjid dan surau-surau, tetapi kita bertarawih di rumah. Ini suatu usaha kita, ya. Maknanya walaupun dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amal ibadah kita masih lagi boleh kita lakukan walaupun dengan keterbatasan di rumah. Apa perasaan tuan-tuan tarawih di rumah? Macam mana? Seronok tak? Kalau tanya saya, macam-macam perasaan. Ya, seronok ada, tak seronok pun ada. Bukan kerana tidak solat itu, tetapi dengan ujian itu membuka perasaan kita bahawa yang seronoknya kerana apa? Dapat kita bersolat berjamaah bersama keluarga, dapat kita saling bertadarus membaca Al-Quran bersama keluarga, dan juga di sinilah peluangnya untuk kita bersama-sama melihat anak-anak kita siapa yang bagus tak bagus dan mengenal. Mungkin sebelum ini kita sibuk dan sebagainya, tapi kali ini Allah beri peluang kepada kita
untuk menjadi seorang bapa yang bertanggungjawab, yang boleh memberikan fokus kepada anak-anak dalam kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Dan perasaan yang sedihnya ialah kerana tak dapat bersama-sama dengan rakan-rakan kita, dengan teman-teman kita, dengan para asatizah kita, bertarawih di masjid dan sebagainya. Tetapi namun demikian kita merasa syukur, dan usaha-usaha ini adalah suatu usaha juga untuk mengelakkan kita daripada terjerumus kepada penyakit dan sebagainya. Jadi inilah takwa, tuan-tuan, berjuang. Sebab Ramadan itu artinya apa? Ramadan itu saya nukilkan dalam buku ini, makna Ramadan artinya kita Ramadan itu artinya kepanasan. Ramadan itu maknanya ramdu artinya panas terik. Jadi kepanasan ini suatu lumrah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika ini kita diperintahkan berperang dengan suasana kepanasan. Nak membakar segala jiwa dan nafsu kita yang sama hari ini mungkin ada yang telah kita buat, na'udzubillah, bukannya tak baik, artinya ada yang kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk kita membakar segala, memanaskan segala perkara-perkara yang mungkin merosakkan diri kita. Hati kita, perasaan kita, mata kita, telinga yang kita dengar, mulut yang kita bercakap ini sesuatu yang mesti dibasihkan, mesti dibasuh melalui amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah, dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan berpuasa, menahan diri daripada sesuatu perkara-perkara sama ada makan, minum, kata-kata dan sebagainya. Di sinilah, tuan-tuan, yang saya sebutkan dalam buku saya yang kecil ini, bahawa puasa ini adalah suatu proses untuk mendidik diri kita, mendidik telinga kita, mendidik mata kita, mendidik hidung, mulut kita dan sebagainya, tangan, kaki kita ini daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting. Jadi jangan kita lihat puasa ini biasa-biasa saja. Kalau kita kata puasa biasa-biasa saja, artinya kita telah menolak keperluan dan kekuatan bulan Ramadan ini. Bila kita kata, alah ustaz, puasa biasa je, tak makan, tak minum, biasa lah, 12 jam biasa, 13 jam boleh tak makan. Dia bukan soal tak makan, bukan soal tak minum. Makan minum ini perkara kecil, tapi yang dibuat adalah ketaatan perintah kepada Allah dan bagaimana kita melaksanakannya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, melatih diri kita merenung balik, muhasabah, tazkiyah jiwa kita ini supaya kita tidak mengulangi segala perkara-perkara yang telah kita lakukan sebelum ini. Maka inilah antara tujuan kita berpuasa. Kalau tanya saya, kenapa kita puasa, tuan-tuan? Sebab kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau setakat tak makan, tak minum, anak-anak kita pun boleh tak berpuasa, tak ada masalah. Jadi, apakah levelnya, standard kita berpuasa? Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan ada 3 darajat puasa ini golongannya. Itu penting untuk kita renung. Perkara yang disebut dalam Ihya Ulumuddin itu ialah oleh Imam Al-Ghazali tentang tingkat puasa. Puasa yang pertama ialah puasa umum. Orang yang menahan nafsunya sahaja, syahwatnya sahaja, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan zina, tidak melakukan perkara-perkara membatalkan sesiang hari dan sebagainya. Yang keduanya saumul khusus, iaitu orang yang berpuasa, golongan yang berpuasa hanya menjaga panca indera, tak makan, tak melihat keburukan, tidak mendengar kemaksiatan dan sebagainya. Dan level yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, saumul khususul khusus, orang yang bukan hanya menjaga nafsunya, menjaga panca inderanya, tetapi menjaga hati nuraninya dan berjaya mengawal nafsunya daripada melakukan perkara-perkara ketakwaan, mengelakkan diri daripada keburukan, tetapi menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak sebenarnya. Walaupun dalam buku itu mengatakan ini tingkat orang yang hebat, tetapi bagaimana kita? Kita hari ini dah puasa puluhan tahun, tuan-tuan. Umur kita dah mungkin 40 tahun, 50 tahun. Makna artinya sekurang-kurangnya 30 tahun lebih dah kita puasa lebih. Kita berpuasa. Tetapi level kita di mana?
Level kita 1 ke 2 atau 3 sebagaimana disebut Imam Al-Ghazali tadi. Maka sebab itulah tuan-tuan, ya, hari ini sama-sama kita lihat bagaimana puasa yang kita lakukan pada hari ini. Masih lagi awal tuan-tuan untuk kita hitung, kita renung, untuk sama-sama kita mengkaji balik, melihat diri kita, meneropong diri kita. Hari ini aku dah puasa berpuluh-puluh tahun, tapi apakah kesannya kepada jiwa? Sejauh mana puasa yang aku lakukan daripada pagi sampai ke petang, sampai ke maghrib? Apa yang aku tahan ini, apakah hanya semata-mata makan dan minum? Ataupun aku menahan diri, mendidik diri menjadi orang yang sabar, orang yang bertakwa, orang yang mempunyai sifat-sifat yang lembut hatinya, orang yang memikirkan bahawa kemaksiatan yang dilakukan sebelum ini semestinya ditinggalkan. Sama ada maksiat kepada diri, maksiat kepada keluarga, maksiat kepada negara, bangsa dan agama dia. Maka dia kena fikir bahawa dirinya itulah sesuatu yang perlu dijadikan panduan untuk mendapat takwa sebaik-baik. Seterusnya tuan-tuan, dalam buku saya ini di peringkat awal mukadimahnya menyebut, saya menulis tentang bagaimana Ramadan ini harusnya dimanfaati dengan perkara-perkara yang kebanyakannya dilakukan oleh para anbiya, para salafus salih, para ulama kita tentang pengimarahan dan juga tilawatul Quran. Tuan-tuan, mungkin kita di luar Ramadan, mungkin bukan tuan-tuan, saya lah kot, tidaklah kerap sangat baca Al-Quran kerana kesibukan kerja. Ya. Mungkin kita hanya baca Quran malam saja, cuti saja kerana hari kesibukan. Tapi tuan-tuan, bulan Ramadan hari ini peluang kita banyak sekali. Apatah lagi hari ini tuan-tuan. Hari ini, ya, tuan-tuan di luar sana, saya pun, kita diperintahkan tak boleh keluar rumah, tak boleh sewenang-wenangnya. Ada yang tak boleh kerja, masuk kerja pun tak boleh. Maknanya sepanjang keharian kita ini buat kerja di rumah, maknanya peluang untuk membaca Al-Quran itu sesuatu yang banyak sekali tuan-tuan. Mari sama-sama kita, dah kita duduk di rumah, baca Al-Quran, sekurang-kurangnya kita setiap kali solat, kita baca Al-Quran. Setiap kali solat, kita baca Al-Quran. Sekurang-kurang satu muka surat. Kalau lebih cantiknya, bersama-sama dengan keluarga. Paling tidak. Tapi biasalah tuan-tuan, anak-anak ni kadang-kadang, ya, mereka ni biasalah muda-muda. Banyak sangat baca Quran. Jadi, kurang-kurangnya kita disiplinkan. Malam Ramadan, mesti tadarus bersama-sama baca Al-Quran. Tapi waktu lain itu kita berikan pelonggaran supaya jangan terlalu strict sangat. Kadang-kadang tuan-tuan saya tengok kawan-kawan saya di luar sana buat puasa, Masya Allah, very strict lah. Ya. Tapi solatnya bagaimana? Pastikan solat itu ditentukan, dilakukan dengan sepenuhnya. Puasa ini kita tengok tahap. Anak-anak kita bagaimana? Yang umur kecil, sederhana, besar, dewasa, ada tahap-tahapnya. Latihan mujahadah itu mesti dilakukan mengikut tahap-tahap mereka. Kan itu yang penting. Jadi maknanya tuan-tuan, peluang kita membaca Al-Quran itu lama, banyak. Ya, banyak sekali. Hari ini hari Sabtu tuan-tuan, ya, kita punya peluang yang banyak. Jangan bimbanglah kakak-kakak sana, ya, yang di luar sana hari ini tak ada bazar Ramadan. Masak tuan-tuan, masak, ya, jangan risau. Kalau tak nak masak pun, saya dipahamkan di luar sana, banyak kita boleh tekan di handphone online, ya. Jangan bimbang, bangun tidur dah fikir dah nak masak apa. Biasalah tu kakak-kakak di luar sana, kan? Biasa nak buat macam mana. Dan kita suka memasak. Jadi, memikirkan apa yang nak dihidangkan pada berbuka puasa nanti. Tetapi jangan sampai perasaan kita untuk menyediakan makanan itu sehingga mengabaikan, mengurangkan ruang dan peluang kita untuk membaca Al-Quran, tuan-tuan. Allah berfirman, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, jadi kita kena manfaatkan walaupun sedikit. Yang saya sebut tadi sedikit, tuan-tuan. Saya pun sebut, itu apa yang saya buat lah. Tuan-tuan mungkin hebat daripada saya lagi. Baca Quran 24 jam. Saya ni baca Quran lepas solat. Ya, bulan Ramadan peluang ini, solat. Sebelum kita berpisah daripada anak-anak atau buat kerja lain, baca sikit. Walaupun satu muka surat. Nak mengamalkan tradisi para salafus soleh ini, dia baca banyak-banyak sepanjang malam dia baca, tuan. Kita ni kadang-kadang mengantuk. Lepas tarawih mengantuk. Ya, kenyang. Tapi setidak-tidaknya kita baca walaupun sedikit. Ya,
Paling tidak nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat apa bulan Ramadan ni, masa PKP ni buat apa? Jadi kamu nak jawab apa? Jadi sekurang-kurangnya kita baca maksudnya. Jadi kita mengambil iktibar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, ya, dalam Quran jelas kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas sekali tuan-tuan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan dalamnya itu Al-Quran. Kalau sebelum ni kita tengok saja sekali je sehari, ataupun mungkin malam maghrib saja kita baca, tapi hari-hari kita mungkin ada kelonggaran ataupun kelemahan diri kita. Bukan tuan-tuan lah, saya mungkin tak banyak. Tapi hari ini kita latih diri kita. Sebab itu kadang-kadang saya sendiri kita fikir tuan-tuan, terfikir sendirilah. Mungkin tuan-tuan pun fikir juga dengan saya. Bila berlaku saja krisis ataupun tragedi PKP ini, maknanya kita kena duduk rumah, takkan tengok televisyen saja, ya, takkan kita tengok muka anak kita, isteri kita begitu saja. Kita lakukan juga amalan membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau lebih baik lagi, buka tafsirnya, tengok maknanya. Kerana kita nak merasai apa yang dikatakan sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk. Bila kita baca, kita yakin Quran itu sebagai petunjuk kepada kita, bimbingan kepada kita. Linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuan-tuan, sangat menyentuh perasaan bahawa bila kita baca Al-Quran, tengok ayat Al-Quran, Allah sebut contohnya. Kalau kamu menghadapi ujian, kamu kembali kepada Allah, kamu jangan rasa mudah gulana kerana kamu orang yang berjuang. Jadi itu suatu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca ayat-ayat yang berkaitan tentang motivasi diri kita, motivasi untuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, nak capai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena yakin dan beriman bahawa Al-Quran boleh menjelaskan, membezakan diri kita, melihatkan diri kita ni dapat membezakan di atas bainal bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ini suatu perkara tu. Jadi janganlah kita ambil sambil lewat. Ambil peluang kita berada di rumah. Ya, saya sebut dalam buku ini secara umumnya tentang betapa kalau sekiranya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi orang yang rugi, tuan-tuan. Orang yang rugi sangat-sangat. Kerana apa? Puasa ini bukan selalu, Ramadan bukan selalu, setahun sekali saja. Apatah lagi hari ini kita berada di bulan Ramadan dalam keadaan kita berdepan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak buat perkara seperti biasa sebagaimana tahun-tahun yang lalu, tetapi kita masih lagi boleh melaksanakan ibadah kepada Allah. Iman kita tidak pernah tergugat dengan apa yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang rasa sedih, rasa tidak gembira dan sebagainya, tetapi kita yakin bahawa segala-galanya datang daripada Allah. Maka kita doa di bulan Ramadan ini, tuan-tuan, ganjaran juga fadilat yang sangat besar. Mudah-mudahan penyakit yang datang ini akan terus hilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha berbagai keadaan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang pakar, termasuk kita. Jadi ini penting, tuan-tuan, pensyariatan puasa. Maknanya puasa itu dapat membentuk takwa. Kalau kita nak jadi orang bertakwa, kita mesti jadi orang yang benar-benar yakin dengan apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Dan kita merasai bahawa kehidupan kita ini suatu diuji oleh Allah. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu akan datang pada sesiapa sahaja, tak kira muda, tua, sakit, sihat dan sebagainya. Maka sebab itulah, mari sama-sama saya ajak tuan-tuan. Hari kedua ni masih awal lagi, tuan-tuan. Bagi mereka yang mungkin yang mungkin belum lagi membuka Al-Quran atau mungkin baru tengok kulitnya sahaja, mulalah dari sekarang, tuan-tuan. Belum terlambat sebenarnya. Kalau yang tak boleh baca Quran, contohnya, tuan-tuan, pada saya lah, tidak ada alasan untuk tidak boleh baca Al-Quran kerana hari ini macam-macam kemudahan dah ada. Macam-macam kemudahan dah ada nak belajar. Hari ini dengan berlakunya pelbagai isu dalam bulan Ramadan ini, banyak sekali peluang-peluang kita untuk mempelajari agama termasuk Al-Quran.
Hari ini para asatizah dah mengeluarkan pelbagai peluang-peluang, boleh online baca Quran, boleh itu macam teknologi. Hari ini mendidik kita supaya yang jauh itu didekatkan, yang sukar itu dapat dimudahkan. Maka sebab itu tidak ada alasan untuk mengatakan bahawa Ustaz, saya tak pandai nak baca Quran. Jadi macam mana nak manfaatkan bulan Ramadan ini, nak dapatkan fadilat dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita kena tidak boleh memberi alasan-alasan sedemikian. Walaupun kadang-kadang cabarannya sangat besar. Maka sebab itu sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya? Dalam keadaan kita mencapai semangat dan bersafah puasa ini, yang nak kita capai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kita puasa ni dah bertahun-tahun tuan. Ya, kita puasa, anak-anak kita puasa, isteri kita puasa, mak ayah kita puasa, mak mentua, menantu dan sebagainya puasa. Apakah yang sebenar yang nak kita capai? Ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, dalam keadaan kita berpuasa ini, kita tidak sekali-kali melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa. Ya, jangan kita abaikan perkara ini. Kita tidak boleh melakukan perkara saya sebut dalam buku kecil saya ini tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa, yang akhirnya nanti kita ini jadi orang yang rugi. Penat puasa tapi pahalanya tidak ada. Penat puasa tapi tak dapat sesuatu ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab hatinya busuk, sebab lidahnya kotor, sebab tangannya tidak melakukan kebaikan, melakukan keburukan, matanya melihat perkara yang buruk, telinganya mendengar perkara yang tak baik. Maka akhirnya tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik, 29 hari, 30 hari kita puasa ini tuan-tuan, kita menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Na'udzubillah. Antara perkara yang selalu boleh membawa kepada kerosakan diri kita sebagai manusia di bulan Ramadan ialah lidah kita tuan-tuan. Lidah kita berbual dalam perkara-perkara keduniaan yang lara, ya? Berdusta, mungkir janji, mengumpat. Hari ini tuan-tuan, tak payah umpat dengan mulut, umpat dengan teknologi, medsos kata orang sekarang ni, media sosial. Ini menakutkan tuan-tuan, menakutkan. Buat perkara yang melakukan kata-kata, menyebarkan kata-kata yang tak baik semata-mata nak memenuhi nafsu kita. Jadi ini suatu perkara yang kita kena lihat. Betapa dalam keadaan kemudahan, kecepatan kita dalam berkomunikasi ini tuan-tuan, kadang-kadang bulan Ramadan inilah kita kena lihat balik, renung balik segala perkara yang kita sebar-sebarkan dalam keadaan tulisan, percakapan, video-video yang kita ebarkan itu, apakah ianya membawa kepada pahala atau dosa? Kadang-kadang risau juga tuan-tuan, ya. Kerana setengah orang merasakan bahawa dosa ni boleh diampunkan, nanti aku dah tua, aku pun taubatlah. Ada yang cakap macam tu tuan-tuan, ya. Ini satu kesalahfahaman terhadap konsep taubat. Ada orang kata nak taubat, nantilah besok Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Sampai masanya aku akan bertaubat kepada Allah. Macam dia tahu dia tu hidup sampai bila? Ya? Macam mana dia tahu Allah tu ampun atau tidak pada dia? Walaupun Allah Maha Pengasih. Tapi kalau kita ni bersifat ego, bongkak, takabur kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mendengar perintah sebagaimana diajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memikirkan berdasarkan kepada apa yang kita rasa sahaja, kewarasan semata-mata tanpa berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu boleh mengundang kepada keburukan hidup kita. Na'udzubillah. Sebab itu digunakan peluang bulan Ramadan ini dengan cara kita melakukan perkara-perkara yang boleh mengelakkan daripada melakukan dosa Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga lidah kita. Ya. Dan ini sesuatu yang digalakkan, disyariatkan. Kerana kalau kita berada dalam suasana persekitaran puasa ini, lidah ini sesuatu yang kadang-kadang dah biasa 11 bulan dahulu. Kata orang sekarang ni apa tuan-tuan, membawang apa, itu pun satu masalah. Kalau setengah membawang, mengopi, dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini bulan Ramadan, kerana perintah PKP ini, restoran-restoran pun terbatas, tak boleh buka, tak boleh makan ramai-ramai. Jadi kuranglah sikit mengopinya, mengetihnya, menescape dan sebagainya. Jadi mungkin itulah hikmahnya di bulan Ramadan, tidak ada perkumpulan-perkumpulan secara sama ada kecil maupun besar,
di tempat-tempat yang biasa kita lakukan. Kadang-kadang tuan-tuan, biasalah ya, kita pun selalu tengok balik-balik daripada surau masjid ataupun kita keluar waktu malam di bulan Ramadan, sama saja macam bulan-bulan yang lain. Orang makan, minum. Bukan salah makan itu tuan-tuan, tidak salah makan. Ya. Saya katakan di sini kadang-kadang suasana ya dalam persekitaran bulan Ramadan pun sama saja dengan bulan yang lain. Walaupun bulan Ramadan dikatakan bulan menahan diri daripada makan dan minum, tapi tuan-tuan tahu lah, selera kita ni tak menentu. Yang kadang-kadang tak puasa, puasanya di siang hari, malamnya keterdarah dan sebagainya. Ya. Ini perkara-perkara yang kadang-kadang berlawanan dengan apa yang sepatutnya berlaku sebagai seorang Muslim. Kita makan, alhamdulillah, walaupun makan itu tidaklah salah ya, tapi makan dalam keadaan yang mungkin menyebabkan kita menjadi orang yang lemah, yang letih dan sebagainya, akhirnya kita lari daripada prinsip-prinsip bulan Ramadan. Kerana puasa ini bukannya makan dan minum semata-mata. Kadang-kadang orang yang berpuasa ini hanya makan sebiji kurma, makan kuih, makan buah-buahan pun sebenarnya mampu untuk berpuasa sepanjang hari, tak perlu makan banyak. Yang pentingnya kadar air dalam badan cukup, ya, yang tidak boleh menjejaskan kepada kesihatan juga kekuatan badan. Bukan volume makanan itu, ya. Tapi kerana mungkin bulan puasa ni tuan-tuan, ya, mungkin awal-awal ni kuranglah saya rasakan sebab masih lagi kita awal Ramadan, tapi tengok nanti dah tengah-tengah Ramadan, mungkin ramai lagi yang makan dan minum dan sebagainya. Ini dulu-dulu tuan-tuan, ya, tahun-tahun sebelum ini. Tapi alhamdulillah saya yakin, ya, dengan keadaan yang berlaku, tidak adanya restoran yang buka secara terbuka di bulan Ramadan, ya, kerana keadaan terbatas pada hari ini juga membentuk minda dan pemikiran kita supaya kita berhati-hati, memanfaatkan bulan Ramadan. Makan pun tak payahlah banyak-banyak, yang ada di rumah masaklah sendiri. Kalau paling-paling tidak pun nak rasalah makan orang lain, bolehlah online dan sebagainya. Tapi biarlah dalam keadaan yang sederhana, ya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah uji kita dengan penyakit hari ini untuk mengelakkan kita daripada keburukan dan juga kemudaratan. Datang bulan Ramadan, maka di sinilah kita gunakan peluang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan peluang-peluang ini jangan merosakkan puasa kita, lidah kita tadi. Ya. Keduanya mata kita, melihat perkara-perkara yang tak baik. Ya. Menundukkan mata ini suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga tangan kita daripada melakukan keburukan, ya, menjaga telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang merosakkan puasa kita, ya, menjaga kaki kita daripada pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, ya, dan juga berbagainya lah, nafsu kita, perut kita, dan sebagainya, aurat kita. Ini semua perkara-perkara yang disebut dalam banyak kitab-kitab tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi sebab itu tuan, ketakwaan ini ada keadaannya memerlukan kita bersiap. Sebab itu Allah kata la'allakum tattaqun, makna mudah-mudahan, artinya sesuatu yang kita harus berusaha. Nak dapat takwa ni mana kena jaga lidah kita. Nak dapat takwa kena jaga telinga kita. Nak dapat takwa jaga perut kita. Nak dapat takwa kena jaga segala-gala panca indera ini supaya ianya dapat dijaga dengan baik. Maka amalan kita di bulan Ramadan itu dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Barulah janji Allah itu kepada mereka ketakwaan. Nak merasainya. Nak dapat takwa bagaimana? Kalau sepanjang bulan Ramadan kerjanya mengumpat. Nak dapat takwa bagaimana? Kalau kerja di bulan Ramadan menulis, menghantar, mesej dan sebagainya, segala fitnah dan adu domba. Bagaimana dapat pahala puasa? Kalau dia bercakap perkara yang melarang, yang maksiat, hanya mendengar tanpa sumber yang betul, sampaikan kepada orang lain. Bukankah ini suatu yang tidak digalakkan dalam Islam, yang boleh menjejaskan jiwa kita, hati kita? Kita semua sedia tahu dalam hadis kata dalam bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu, tetapi syaitan belenggu, tetapi nafsu kita bebas. Nafsu kita ini masih lagi berada dalam jiwa dan hati kita ini. Kalau nafsu ini tidak kita belenggukan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sudah tentulah lidah, tangan, mulut, perut dan sebagainya tidak akan berfungsi dengan baik untuk mencapai standard orang bertakwa. Maka sebab itulah tuan-tuan, ya, perlu untuk kita kembali menilai diri kita. Kita renung balik sepanjang kita berpuasa. Daripada mula kita bangun sahur, ya, kita bangun sahur pun satu perkara tuan-tuan, ya.
Kita nak betulkan persepsi ini. Bersahur, as-suhuru barakah. Mana bersahur ini satu keberkatan. Bersahur ini bukan maknanya makan. Ada orang salah faham. Bangun sahur, makan. Memanglah. Siapa tak nak peluang makan? Jadi bangun tidur, makan. Ya? Itu pun pahala juga. Ya? Tetapi yang sebenarnya dalam hakikat Islam itu, sahur itu adalah bangun, ya, dengan cara kita ingat kepada Allah, bangun, solat sunat 2 rakaat dahulu, kalau boleh, kalau masa panjang, panjang-panjanglah solat itu. Kalau pendeknya, 2 rakaat solat sunat, solat taubat, ya, bangun, kemudian kita jamah sedikit makanan, ya, kalau ada masa kita baca Al-Quran sedikit sebanyak, kalau masa panjang boleh baca panjang-panjang. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya kita bangun, itulah suatu keberkatan. Didik anak-anak kita. Bukan bangun makan, bangun makan, bangun makan. Tidak. Jadi ini suatu falsafah yang perlu kita faham. Bila kita buat perkara berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dinukilkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya itu suatu standard yang mesti kita perbetul. Ya, dalam bulan Ramadan ini kita nak betulkan standard kita ni, cara kita memahaminya, cara kita melaksanakan dan cara penghayatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kita puasa, sama sajalah. Orang tak makan, kita tak makan. Orang tak minum, kita tak minum. Orang tak melakukan perkara-perkara. Ini orang puasa lah tuan-tuan. Sedap-sedap sikit kan, nak buat macam mana? Sabar sajalah. Jadi perlu kita kepada suatu kesedaran dan kefahaman. Kebaikan puasa Ramadan ini, kita harus sama-sama melihat bahawa kalaulah kita berpuasa dengan penuh keimanan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih disebut bahawa sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Apa maknanya penuh keimanan ni tuan-tuan? Jaga tadi tu. Jaga panca indera, jaga mata, jaga telinga, tak melakukan maksiat, barulah dapat rasa keimanan. Ya, berpuasa dengan keimanan nak dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada hadis tadi itu, perlu pada keimanan, wahtisaban, pengharapan kita kepada Allah. Dah beriman, dah buat barang yang baik, tetapi kita kena tunjukkan kesediaan kita, pengharapan kita, hope kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Menunjukkan bahawa kita benar-benar melakukan sesuatu. Kalau dah beriman sahaja pun tapi tak rasa biasa-biasa je, nak buat macam mana? Orang beriman. Ya, kita kena ada suatu usaha, bersungguh-sungguh, barulah kita dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pahala itu tuan-tuan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini suatu hadiah yang tak akan dapat, yang tak akan ditawarkan oleh manusia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala diampunkan bila mana kita melakukan puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak lagi ke tuan-tuan? Masih rasa biasa-biasa lagi? Tak ada. Mungkin. Nanti kalau kita dah meninggal tuan-tuan, menyesal tak ada guna dah. Ketika kita mati, kita nampak peluang itu, tapi kita tak kecapinya dengan bersungguh-sungguh. Pada ketika itu tuan-tuan, tak perlu dah kita nak merana, memikirkan dan sebagainya. Karena peluang itu telah pergi. Peluang itu ada di hadapan. Man shama Ramadhana imanan. Kita buat dengan penuh keimanan. Ikut standard. Puasa, niatnya, elak pada kemaksiatan, baca indera dipelihara, jaga telinga, jaga mata, buat dengan keimanan. Lakukan ibadah-ibadah, solatnya, zikirnya, Qurannya dan sebagainya, bersedekah dan sebagainya. Semua yang kita tahu dah dalam bulan Ramadan ini, muka-muka dapat penuh keimanan. Dan akhirnya pada malam ni kita berqiyamul lail, kita bertadarus, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah. Wahtisaban, untuk hisab diri kita ini, maka insya-Allah janji Allah kepada orang yang beriman dan harapan ini, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Percaya tak tuan-tuan? Kena percaya, itu bukan dikatakan oleh manusia seperti saya, tapi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Nabi sebut ini pun juga bukan perasaan juga nafsu Nabi, tetapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa Taala.
dan penonton rakan yang saya hormati sekalian. Muhasabah ini bukan untuk tuan-tuan saja, juga untuk diri sendiri. Yang mana kita dah berpuasa puluhan tahun ini, maka kita kena ambil pengajaran. Kita kena lihat bagaimana usaha-usaha yang patut kita lakukan. Dalam buku ini saya menyatakan juga tentang bagaimana nak mendidik jiwa kita menjadi orang yang faham arti Ramadan. Ya, mendidik jiwa menjadi orang yang faham arti Ramadan. Sebab itu dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan, ujian kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yakni orang-orang yang apabila timpa musibah, mereka menyebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya kami daripada Allah dan kepada Allah akan kembali. Ini suatu perintah, suatu renungan dalam bulan Ramadan ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bahawa ujian demi ujian Allah berikan kepada kita. Saya amat tertarik dengan bila saya baca ayat ini, walaupun bukan pertama kali saya baca, bukan pertama kali kita fahami, tapi bila kita renung ayat Al-Quran ini berkaitan sungguh dengan apa yang kita hadapi pada hari ini. Renungan kita bulan Ramadan untuk kita memahami erti Ramadan. Bila kita berpuasa ini tuan-tuan, semua orang berpuasa. Kaya, miskin, tua, muda, semua berpuasa. Maka sudah tentulah ada kesan-kesannya. Orang berpuasa di kalangan orang kaya berbeza dengan berpuasa di kalangan orang miskin. Berbeza dengan orang papa kedana, orang yang tidak ada kemampuan. Tidak sama. Orang yang ada pendapatan yang baik tak sama dengan orang yang berpendapatan harian yang mungkin tak ada. Yang ada, kejap tak ada. Mungkin tak ada pendapatan sebab faktor-faktor bersekitaran. Dan apakah lagi sekarang ini tuan-tuan, kita berada suasana yang mencabar, ya, walaupun kita ada sedikit sebanyak bantuan, tetapi itu tidak boleh menyelesaikan keseluruhan masalah, kerana masalah-masalah itu akan berlaku pada bila-bila masa. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf, dan sesungguhnya kami berikan cobaan, ujian dalam keadaan ketakutan. Hari ini dengan peristiwa COVID-19 tuan-tuan, berapa ramai orang yang takut. Bukan setakat orang miskin yang takut, kita-kita yang ada pendapatan ini pun, kita yang bekerja baik ni pun, yang ada sumber ni pun takut tuan-tuan. Takut apa? Takut dengan segala ujian tadi, penyakit tadi. Apakah nanti berlaku? Ketakutan itu timbul. Allah uji dengan ketakutan. Allah uji dengan kesengsaraan jiwa kita. Ya? Kita lihat betapa rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, para petugas yang bekerja di bulan Ramadan ini, bukan setakat bekerja di bulan Ramadan, tetapi terpaksa berhadapan dengan ujian COVID-19 di hospitalnya, di tengah jalannya, di atas bumbung yang ditutupi dengan langit Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berasa ketakutan. Walaupun kita nampak hebat, tapi takut kalau-kalau berlaku sesuatu kepada diri mereka. Ketakutan bukan hanya kepada diri mereka, bahkan keluarga mereka. Allah uji mereka. Ya, mudah-mudahan ujian itu beri kekuatan. Ya. Namun demikian tidak ada orang yang merasa ketakutan lari begitu saja. Tidak. Tetap meneruskan perjuangan. Alhamdulillah, kita lihat ramai di kalangan orang-orang, sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang kita yang berjuang memelihara kesihatan masyarakat, ya, memelihara keselamatan masyarakat ini. Mereka berada dalam ketakutan tapi berjuang dengan bersungguh-sungguh. Minal khawf wal ju', kelaparan. Semua orang rasa. Hari ini Alhamdulillah belum kelaparan lagi tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan ya, bulan Ramadan, ya, nak puasa sebagainya. Yang bekerja sendiri, yang gaji harinya tak boleh bekerja, tak boleh meniaga. Mana ada pendapatan tuan-tuan? Risau nanti tak ada pendapatan, pendapatan itu nanti menyebabkan
tidak ada sumber perbelanjaan untuk membeli makanan. Itu suatu yang menakutkan, membimbang. Saya bukan nak menakutkan tuan-tuan, tidak. Tetapi ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji dengan ketakutan, Allah ujikan dengan kelaparan. Ya, mungkin dah ada sebahagian kecil daripada masyarakat sama ada dalam atau luar negara yang dah lapar sekarang ini kerana faktor keuangan. Ya, yang dibuang kerja sebagai contoh, yang tidak boleh bekerja kerana faktor-faktor yang ada pada hari ini, yang tuan-tuan pun sedia maklum. Maka di sinilah wa naqsim minal amwal, mengurangkan harta tuan-tuan. Ini dah disebut wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Maka kita kena ceritakan, ya, mana kita berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi dalam berpuasa ini Allah menguji kita. Bulan Ramadan Allah uji kita. Mudah-mudahan tu, ya, bukanlah bermakna tidak ada harapan, tetapi ujian itu kalau kita lalui dengan bersungguh-sungguh melakukan puasa di bulan Ramadan mengikut standard yang telah diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah sebut Allah akan memberikan pahala dan ganjaran yang sangat besar kepada kita, ya? Sebab itu tuan-tuan, saya menyeru, ya, di akhir-akhir kuliah saya ini, di bulan Ramadan al-Mubarak ini, tuan-tuan, kita berpuasa, kita melakukan solat tarawih di rumah, kita angkat tangan bersama-sama dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, walaupun tak sama dalam satu masjid atau satu surau, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat-sangat mujarab, insya-Allah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan al-Mubarak yang semua kita hafal, anak-anak kita pun hafal. Kita tadah tangan dengan penuh kesantunan kita, kekuatan kepada Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa kepada Allah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kerana penyakit, cabaran, yang disebut ketakutan, yang disebut kesakitan, yang disebut sebagai kekurangan harta, itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini dilonggarkan, diberikan kekuatan untuk kita sama-sama menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton, teman-teman saya, rakan-rakan saya di bawah sana, inilah sebahagian daripada apa yang telah saya tulis sedikit sebanyak, walaupun tidak menyeluruh. Melihat kepada keperluan kita memahami di awal-awal Ramadan ini, memahami erti Ramadan, jiwa kita ini harus faham erti Ramadan. Ramadan sebagai fasa memugar iman. Ya, kita nak muhasabah balik 11 bulan ini, betapa kita mungkin ada perkara-perkara yang kita lakukan itu tidak bertepatan dengan apa yang sepatutnya, maka Ramadan ini menjadi tempat untuk kita menghitung, membuat muhasabah dan memperbaiki muhasabah kita untuk kita lebih baik pada bulan-bulan akan datang. Jadikan Ramadan ini sebagai medan untuk memugar keimanan yang murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya nanti diri kita ini tidak terjerumus kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang saya tulis di sini ialah Ramadan mendidik hawa nafsu kita. Ini penting. Ramadan mendidik nafsu kita. Kita jangan sekali-kali benarkan nafsu kita menguasai pemikiran dan juga jiwa kita. Macam saya sebut tadi, bulan Ramadan, wasuffidatis syayatin, Allah membelenggu syaitan, tetapi nafsu kita masih berleluasa. Kalau kita puasa dengan keimanan, kita puasa dengan ketakwaan, ikut standard yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah nafsu kita tak akan mampu menguasai jiwa kita dan tidak juga jasad kita. Maka insya-Allah, ya, bila benar-benar kita faham tentang apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa berpuasa ini ketakwaan, takwa itu mampu menjernihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dan muka kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin nafsu dapat mengatasi segala-galanya, kerana Allah itu telah berada dalam jiwa kita. Allah telah memberikan cahaya yang jelas kepada hati kita. Maka di sinilah penting untuk sama-sama kita merenung kembali, membuat perhitungan kembali tentang jiwa kita di bulan Ramadan. Kita masih lagi berada dalam kesempatan yang awal di bulan Ramadan. Hari ini hari yang kedua kita berpuasa. Hari ini hari yang masih lagi kita mampu untuk memperbaiki balik, merancang kembali. Mungkin ada yang belum start lagi, kita start hari ini tuan-tuan. Yang belum baca Quran sekarang. Yang nak bersedekah dan rancang nak bersedekah macam mana. Yang nak buat tarawih dengan baik bersungguh-sungguhnya. InsyaAllah. Di sinilah apa yang perlu kita lakukan.
sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dengan cara yang terbaik, cara yang semangat kita, akhirnya kita dapat menjadi orang yang benar-benar mencapai standard takwa yang sebaik, insya-Allah. Jadi sedang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar itu pada pagi ini, pagi Sabtu yang hening ini, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukanlah ilmu yang baru dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Ini telah pun disebut oleh banyak para asatizah kita, para ulama kita sebelum ini. Kalau kita baca kitab, kita baca buku, kuliah-kuliah, kita banyak renungkan. Cuma hari ini saya sebut fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Peringatan yang datang daripada hati ikhlas saya kepada tuan-tuan, untuk apa? Untuk diri saya juga, dan juga untuk tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang ada di luar sana. Kepada mereka-mereka yang bertugas, yang memang bekerja untuk mendapatkan sesuatu usaha yang terbaik dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah puasa ini dengan penuh ketakwaan, penuh keimanan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita meneguhkan keimanan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rasa was-was dengan amalan-amalan yang kita lakukan pada hari ini. Ada orang kata puasa ni biasa je, apalah, bahaya tu setiap, ya. Kerana kalau kita buat saja-saja, tidak kerana ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa dalam keadaan yang mungkin kita rasa tak ada apa-apa, maknanya kita seolah-olah meletakkan puasa ini sebagai sesuatu yang ringan sangat-sangat dalam hidup. Bukankah puasa itu juga sebahagian daripada skala kehidupan kita ini untuk mencapai tahap keimanan kepada Allah? Ya. Dalam bulan puasa banyak ibadah yang boleh kita lakukan. Bahkan pahala-pahala yang kita dapat di bulan Ramadan ini diganjari 3 kali ganda oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya insya-Allah, ya, saya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita bertemu lagi dalam siri-siri saya berikutnya. Tuan-tuan boleh layari waktu Facebook ini untuk melihat bilakah slot-slot yang akan datang. Dan insya-Allah saya akan menyambung lagi dalam buku yang telah pun saya sebutkan tadi, untuk sama-sama kita renung, kita lihat, kita telusuri dan mentelaah balik perkara-perkara yang berkaitan tentang asas-asas dalam kehidupan kita, memanfaatkan bulan Ramadan pada hari-hari yang kita berada di rumah ini untuk menjadi manusia yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tahap dan tangga perasaan yang mesti ada kepada kita. Jangan kita anggap puasa ini saja-saja, seronok-seronok saja, tetapi tidak membawa kepada takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu pada pagi ini, tuan-tuan. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi dalam siri saya yang akan datang. Ada 2 siri lagi dengan saya dan waktu ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma ya Rahman, ya Allah ya Rahman, jadikanlah diri kami ya Allah di kalangan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik yang mungkin ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berilah kasih sayang-Mu ya Allah, kekuatan, kesihatan dan kesejahteraan kepada seluruh umat Islam hadir pada hari ini ya Allah. Jauhilah kami daripada segala musibah dan juga perkara-perkara bala yang akan turunkan kepada kami ya Allah. Cukuplah ujian-ujian ini yang boleh menggugat keimanan kami ya Allah. Sesungguhnya kami mengetahui ya Allah, segala ujian, segala bala yang kau turun ini adalah untuk merenung dan juga memberikan peringatan ya Allah. Namun ya Allah, bagi mula ya Allah kekuatan yang boleh mengambilnya kembali, maka kami dapat melaksanakan ibadah dan khidmat kepada diri-Mu ya Allah di dunia dan di akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.